Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat hari-hari yang baiklah kan. Sama ada kita menonton dekat Facebook ataupun dekat YouTube AR Success. So hari ni kita kembali bersama dengan Puan Rozita Kamarudin sebab kita nak sambung kita punya kamus perakaunan untuk usahawan ni. Nak sambung kan? Kita dah buat sesi ABC, lepas ABC, DEF pun dah sudah. Sekarang kita nak pergi ke huruf yang seterusnya. Tapi mungkin kawan-kawan yang baru bersama kita, dia nak tengoklah kan, apa benda yang ABC, DEF kan? Okey, untuk tahun 2021, AR Success iaitu sebuah syarikat perakaunan yang diterajui oleh Puan Rozita Kamarudin. So Cik Su akan panggil Kak Ji lah kan. Kak Ji akan bersama dengan kita. So Kak Ji, dia dah kongsikan ilmu. Dia nak buat satu kamus perakaunan di mana kamus perakaunan ni dia akan kongsi dari huruf A sampai huruf Z. Jadi term-term ataupun perkataan yang selalu kita dengar dalam kita punya management account, dalam kita punya balance sheet lah, dalam kita punya P&L lah kan. So akan diceritakan di dalam sesi perkongsian ini. So kalau kita pergi dekat FB ni, Facebook AR Success yang warna merun ni, so kita akan nampak ada kamus perakaunan untuk usahawan A, B dan C. Untuk DEF, kita dah launch dekat YouTube. Cuma dekat Facebook tu kita belum appearkan lagi. Tapi mungkin kalau tuan-puan baru masuk, tuan-puan boleh tengok dekat dalam YouTube ataupun boleh tengok dekat Facebook. So cuma hari ni kita akan sambung. Selepas DEF, kita akan bersama dengan huruf DEF. GHI. Kalau Cik Su tak salah lah kan, GHI ni ABC pun dah lupa dah ni kan. Kalau daripada A sampai Z tu ingat. Kalau tengah-tengah masuk dah lupa kan. Okey, so kita terus bersama dengan Cik Su stop yang ni. Kita bersama dengan Kak Ji. Kak Ji apa khabar? Alhamdulillah sihat Su. Alhamdulillah. Su sihat? Sihat Alhamdulillah. Dia sebenarnya apa orang kata perkara yang paling baik dalam life kita ni kesihatan lah kan. Tapi kita nak macam-macam lah kita nak Kak Ji kan selain daripada kesihatan kan. Tapi kalau orang kata dah sihat tu, tu dah perkara yang cukup bermanfaat diharapkan kan. Okey Kak Ji, hari ni kita ada huruf G, H dan I. Kalau boleh Kak Ji start dengan mungkin huruf G lah kot kan. Huruf G untuk kamus perakaunan kita. Silakan Kak Ji. Baik, terima kasih Su. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan ni bulan kelahiran Nakak Su. Birthday month lah ni. Kalau birthday month selalunya dapat hadiah. Dapat hadiah. So mungkin kita cuba kongsi 2G, 2H dan 2I hari ni Su. Sebab birthday month Kak Ji, jadi Kak Ji yang nak bagi hadiah. Okey ya Kak Ji, silakan. Alright. G yang pertama adalah yang selalu kita jumpa dalam profit and loss lah, gross profit. Gross profit ni macam mana kita dapat dia? Dia adalah bila jualan tolak dengan kos. Jualan tolak kos. Sebab kos ni biasanya orang confuse dengan belanja kan. So orang kata expenses. Sebab benda ni sebenarnya kos dengan belanja ataupun expenses ni benda sama. Kita keluar duit juga. Cuma kos dalam perakaunan punya terma adalah kos adalah belanja yang relate dengan jualan yang ada kaitan ataupun kadang-kadang kita panggil direct cost. So itu adalah dipanggil apa? Untung kasar, gross profit. Okey. Dan ada satu lagi yang berkait rapat juga dengan gross profit yang selalu orang sebut gross margin. Okey. Gross margin ni pun sebenarnya sama dengan gross profit, cuma gross margin ni dalam bentuk dipanggil apa? Percentage. Peratus. Jadi kalau kata let's say lah jualan kita 1,000, kos kita 300. Jadi kita punya gross profit kita ataupun untung kasar kita adalah 700. Jadi gross margin tu kat mana? Gross margin adalah 70%. Maksudnya 70% untung kasar kita dapat dengan jualan sebanyak 1,000. Jadi satu dalam bentuk RM. Bukan 30% ni Kak Ji. Cik Sri kan gross profit RM300. Jadi gross margin ialah 30%. Tapi sebenarnya 70%. 70 lah sebab apa? Kos kita 30.
Sebab dia macam ada juga yang dia buat formula tu macam gini Su. Ada yang buat over cost, ada yang buat over maknanya bahagi dengan cost ataupun bahagi dengan sales. Tapi biasanya kita akan bahagi dengan sales lah. Tapi lagi sekali, kalau jualan kita 1,000, kita punya kos 700. Maksudnya kos 700. Kos kita Ke? 300. Ataupun kos kita 700. Okey, kos 7 kan? Jadi betul. gross profit 300. 300. Gross margin ialah 30%. Betul kan? Betul. Faham? So benda tu dibezakan oleh sign lah. Maksudnya kalau untung kasar atau gross profit dia RM. Maknanya RM300. Kalau gross margin 30%. Faham? So bila dalam account, management account ni kita akan nampak figure ni kan? Gross ni kan? Gross profit ni kita nampak tapi gross margin tu tak ada. Tapi kita boleh kira sendirilah. Macam tu. Okey, rasanya tak perlu kita panjang lebar sebab gross profit ni boleh kata common lah. Cuma benda ni kalau Kak J apa beza? Yelah mungkin ramai orang tahu tapi apa beza dia nanti dia nampak gross profit, nanti dia nampak net profit. So beza dia Kak J, net profit ni tolak expenses. Betul, dia bersih. Jadi yang tadi kasar kan, gross. Jadi kena faham dari segi cost tu apa, expenses tu apa. Cost lain, expenses lain. Itulah isu dia kan. Macam mana Kak J cakap cost ni? Cost ni sepatutnya dah ada dekat huruf C Kak J. Cost ni maksudnya apa saja benda yang terlibat dalam menghasilkan produk itu. Betul kan? Tapi kalau expenses? Expenses benda-benda yang lebih kepada dipanggil overhead punya expenses. Ataupun to maintain perniagaan itu. To maintain perniagaan itu ataupun pentadbiran. Mungkin tak ada kaitan langsung dengan jualan. Faham? Dipanggil indirect. Dia tak ada direct connection lah. Maksudnya contohnya kalau kita bayar api, kalau kita bayar ke, kalau kita tak bayar ke, produk kita masih lagi kita boleh terhasil. Kita boleh keluarkan. Kita guna diling ke buat nasi lemak kan. Kalau kita masih lagi kita boleh makan nasi lemak tu. Faham Kak J? Okay. Alright. G yang seterusnya. G kedua. G yang kedua adalah goodwill. Goodwill ni kita pernah sebut dah pasal goodwill sebelum ni. Ya kan. Goodwill ni kita pernah sebut tapi jarang lah sebab goodwill ni berlaku tidak kepada semua orang. Kenapa goodwill berlaku? Dia berlaku bila adanya kita nak jual syarikat ataupun kita nak jual enterprise kita, tak kisahlah. Maksudnya nak jual bisnes. So goodwill ni adalah reputasi ataupun nama baik. Kalau kita translatekan dia nama baik. Nama baik ni dia macam dipanggil dia juga adalah aset tapi dia macam intangible. Intangible ni apa dalam Melayu macam bukan benda yang kita nampak. Benda yang benda yang tak nampak. Contoh nampak. Kita kena justify kenapa kita contohnya goodwill ni macam brand kita. Kenapa kita kata brand kita sampai 100,000 masa kita nak jual tu. Kita kena explain lah, kena justify orang panggil. Sebab orang ramai dah kenal. Sebut saja macam contohnya Luna Works kan, Luna Pops, orang tahu dah. Sebut saja ASAS orang tahu itu berkait dengan accounting. Jadi you tak perlu nak war-warkan dah ASAS ni accounting firm. Sebab dia dah ada nama baik kat situ. Sebut je orang kenal. Jadi kita boleh, tapi kita kena justify lah. Jangan terlalu overclaim ataupun underclaim lah. So guna dia untuk kita tentukan nilai jualan bisnes kita tu. Kita nak jual berapa. Jadi biasanya goodwill ni dia ada formula lah. Kita akan ambil book value untuk tangible asset kita. Kita tolak dengan dipanggil purchase price yang kita nak ni lah, yang kita nak jual.
Itu nilai dia lah, kita boleh buat Tapi selalu Kak Ji, apa tadi formula dia? Value untuk tangible asset kita, lepas tu ditolak dengan purchase price. ditolak dengan purchase Ah, price. Purchase tu Okey. maksudnya apa dipanggil tu, kita harga jualan lah. Maksudnya kita katalah kita nak jual bisnes kita ni 100,000 kan? Katalah kita nak jual 100,000. Katalah nak jual 100,000. Katakan nak jual bisnes berharga 100,000. So lepas tu kita akan tolaklah tangible asset. Maksudnya kita tengok nilai tangible asset kita semua sekali RM katalah 50,000 So Kak Ji nak cakap kita punya goodwill bernilai 50,000 macam tu kan? Faham? Alright. So antara lain-lain contohnya brand, lepas tu kita ada customer base pun kita boleh kira tu sebagai goodwill, pattern. Kenapa database tu kita punya dianggap sebagai goodwill sebab orang yang beli tu dia tak perlu lagi mencari sebab dia dah ada database. Dan on top of database tu kita ada macam good paymaster, customer, itu boleh dikatakan goodwill lah. Sebab benda yang orang yang beli tu dia dah tak perlu nak buat gila-gila marketing ke, nak buat PR dengan customer gila-gila, macam tu. Faham? So Okay, kita pergi dekat yang seterusnya. Mungkin kawan-kawan kita, Kak Ji, Cik Su just selitkan. Kawan-kawan kita mungkin AR Success dia ada e-book. So kalau tuan-puan nak dapatkan e-book ni, tetap boleh tengok dekat komen. So e-book ni sebenarnya dia akan lagi di-improvise dengan lebih elok lah. Ni nota Cik Su lah kan. Nota Cik Su daripada huruf A sampailah huruf macam hari ni kita sampai huruf I kan. So Cik Su tuliskan lah yang mana Cik Su boleh faham, boleh tangkap kan. So Cik Su akan kongsikan bersama-sama dengan tuan-puan yang nak dapatkan. Jadi kalau nak dapatkan, teruskan bersama, tonton video ni dan tengok dekat bahagian komen. Nanti kita akan kongsikan link macam mana nak download e-book ni. So that selain daripada tengok video, kita juga boleh baca semula untuk revise. Okay, yang seterusnya Kak Ji. Yang seterusnya adalah H. Ya. H yang akak pilih adalah hire purchase dengan holding company. Okay. So kita pergi kepada hire purchase dulu. Hire purchase kalau kita nak translate dia adalah jual beli lah. Sewa beli. Biasanya sewa beli ni kita sewa beli aset lah. Yang commonnya adalah kereta. Ini adalah kita panggil macam satu kaedah lah untuk kita membuat pembelian. Sebab pembelian ni boleh kita beli secara cash dan hutang ni kira hutang lah. Dan hire purchase ni adalah sesuatu yang cara bayaran yang jangka panjang. Dia adalah di bawah dalam kalau balance sheet tu di bawah liability lah. Sebab dia ada tempoh kan bila kita beli kereta ni paling-paling 3 tahun, 4 tahun kan. Jadi dia adalah liability jangka panjang. Sebab dia lebih daripada setahun lah. Jadi apa yang kita kena tahu di bawah huruf H ataupun hire purchase ni, pertama dia adalah liability kita. Dan kategori liability jangka panjang. Dan apa yang kita kena simpan untuk supporting document dia adalah agreement dia lah. Sebab dia jangka panjang. Sebab kalau kita beli yang benda yang tempoh dia pendek, jadi kita tak perlu dah documentation. Bukan tak perlu, maksudnya kita perlu simpan bertahun-tahun lah. Untuk sebab audit ni setiap tahun. Jadi kalau kereta tu 5 tahun lah kita kena simpan at least. Jadi yang kedua adalah agreement. Yang ketiga, kita kena dapatkan daripada bank, kita panggil hire purchase statement. Penyata sewa beli ni. Sebab dalam agreement, apa beza agreement dengan statement? Statement ni penyata. Beza dia dalam penyata, dia menyatakan apa yang kita dah bayar dan berapa baki.
Macam dalam agreement dia menyatakan berapa kita hutang, berapa lama kita kena bayar, berapa sebulan kita kena bayar. Dia tak sama dengan berapa kita bayar last 3 month ataupun last year. Sebab kadang-kadang kita ada terlepas pandang tak bayar. Jadi dalam statement tu dia akan catat semua apa yang kita bayar dan berapa baki lagi. Walaupun kalau ikut agreement kita tinggal lagi let's say lah 43,000 lagi. Tapi ikut statement ada lagi 43,800. Sebab kita beli setiap bulan. Jadi biasanya yang akak share ni tu benda yang selalu usahawan confuse. Sebab bila kita minta agreement, kita minta statement, dia kata dah bagi. Tapi sebenarnya bila akak fikir balik mungkin benda tu dia tak tahu beza antara dia ingatkan samalah kan, dah bagi je agreement tu, faham? Jadi itulah yang yang kita nak kena clear agreement dengan statement. Alright. Jelas Kak Ji. Page yang seterusnya. Page kedua adalah holding company. Alright. Okay. Holding company ni pun sama, tak semua orang akan bercakap pasal holding company lah. Sebab tak semua orang nak ada holding company. Ada setengah orang tu selesa dengan satu company cukup lah kan. Ada yang berjiwa besar, berimpian besar, dia nak ada holding. Okay, perkara basic di bawah holding ni, dia mesti sedia bahat tu mestilah. Dan anak syarikat dia pun mesti sedia bahat. Sebab dia, kalau anak syarikat tu enterprise ataupun PLC, dua-dua entiti ni dia tak boleh ada share lah kan. Alright. Cuma sedia bahat yang boleh ada shareholder yang boleh pegang share. Jadi bila kita nak jadikan company A tu sebagai holding, kita kena kita kena beli share dalam satu lagi company, katalah company B, sebanyak lebih daripada 40% shareholding tu di dalam anak syarikat. Okay. Maksudnya A kena beli share dalam B lebih daripada 40% untuk jadikan B tu sebagai anak syarikat A. Sebab kalau kurang daripada 40% dia panggil lain pula, dia panggil associate company pula. Ada term semuanya. Kadang-kadang kita duk sebut aja. Ni holding yang ni associate yang ni. Faham? Kan? Jadi beza antara subsidiary dengan associate tu disebabkan oleh pegangan saham. Holding company tu subsidiary lah kan? Betul kan? Tak, holding company tu dipanggil ataupun dipanggil parent company. Parents. Kalau subsidiary lain pula. Subsidiary tu macam B tadi, yang A ataupun holding tu ada pegangan share sebanyak lebih daripada 40%, kata contohnya 50%. Jadi B tu jadi sebagai anak syarikat atau subsidiary. Okay, yelah. Faham. Maksudnya syarikat A ni as long as dia beli saham lebih 40% daripada syarikat B, dia jadilah holding company. Syarikat B tu jadilah subsidiary. Kan? Tapi kalau A dia beli dalam C 30%, ini cuma associate company dia sahaja. Sebab share, perbezaan dari segi peratus share. Faham? So lepas ni pandailah dah cakap dah kaji kan. Kalau tidak tak pandai tu tersalah-salah lah juga kan. So jadi jika sahamnya yang dibeli bawah 40%, maka ianya adalah associate. Selalu kita dengar kan associates. Alright. Lagi Kak Ji, lepas huruf H kita pergi dekat huruf I. I yang seterusnya. I yang pertama Kak Ji. Jadi I pun kita dah sebut sebenarnya, tapi ni tak termasuk dalam dua I yang kita nak share lah. Indirect cost tadi kan. Indirect cost sebenarnya boleh juga, belum boleh. Maksudnya kita sama erti dia dengan cost. Sama erti dengan cost Indirect. Sorry. Sama erti dengan expenses. Sama erti dengan expenses. Faham? Perkara-perkara yang tadi Kak Ji dah cakap dah, perkara-perkara cikgu tulis perkara-perkara yang cikgu tunjukkan tu kawan-kawan tengok. Cikgu ni dia tanya-tanya kan macam sedang buat sesuatu. Cikgu tulislah yang ni, perkara-perkara yang Kak Ji jangan cakap, cikgu cuba ingat balik. Perkara-perkara yang kita bayar, yang syarikat bayar untuk
Untuk perniagaan, alah macam mana nak ajak saya tanpa untuk perniagaan yang bukan untuk menghasilkan kos. Alah Kak Ji, macam mana ni menghasilkan produk, betul tak? Yang tidak ada kaitan secara langsung dengan produk. Yang tiada kaitan secara langsung dengan produk. Dia ada kaitan tapi tak ada secara langsung. Contohnya bil api, bil internet. Walaupun dia kata dia jual dekat internet Kak Ji, maksudnya dia niaga online. Tapi masih indirect cost. Masih indirect cost. Betul juga soalan Su deh. Kan macam dia tak ada kedai, memang niaga usul online je. Jadi bil internet dia ni boleh tak jadikan cost ataupun masuk dekat indirect cost. Sebab kalau tak ada internet, macam mana dia nak post? Nak post kan. Tapi Su rasa mungkin indirect lah kot, macam api juga. Kalau tak ada api, macam mana nak masuk office tu, panas, aircon kan, betul tak? Betul, cumanya dia macam bila internet tak ada, dia tak boleh nak buat barang dia still lagi boleh dijual. Sebab dia katalah orang niaga online ni biasanya dia buat apa? Macam contohnya dia jual tudung lah kan. Kalau tak ada internet dia boleh jual tak? Tudung dia ada tak? Tudung dia still ada. Sebab produk dia still ada kan. Tapi kalau dia contohlah macam Cik Su mengajar online marketing, kalau tak ada secara online, kalau tak ada internet, Cik Su tak boleh mengajar. Macam tadi tu penghasilan produk kan. Tudung dia tu dah ada. Cuma nak jual aja, internet tak ada. Tapi kalau Cik Su ni, dia tak ada. Cik Su ajar online marketing di online. Jadi kalau internet tak ada, produk tu pun tak ada. Ya, betul. Kan? Yes, betul. Kena discuss dengan accountant bagi tahu keadaan kan. Ini perkara baru yang Kak belajar dari Su. Tapi tak banyak laku Kak Ji, mungkin sekarang orang mengajar online kan, kita tengok itu pun untuk orang yang mengajar je lah kot Kak Ji kan. Sebab kalau dia ada macam mana dia nak mengajar? Faham? Okey, kita pergi dekat I yang seterusnya Kak Ji. I yang pertama adalah internal control, maksudnya kawalan dalaman. Kawalan dalaman. Kawalan dalaman ni orang sama juga. Hari ni kita cakap pasal benda yang jarang orang sebut tapi penting. Kawalan dalaman ni sebenarnya adalah sistem. Macam mana kita mengawal dalaman kita dari segi human resource, dari segi financial, dari segi human capital, semua tu. Jadi kita kena ada satu yang kita panggil macam SOP tu. SOP selalu kita dengar kan. Jadi kita kena kita kena setkan apa prosedur supaya internal kita tu dapat dikontrol. Kak Ji, tapi internal control ni tak ada dalam management account kan? Tak ada management account. That's why hari ni kita bercakap pasal tadi yang ada dalam management account adalah indirect cost. Yang kita nak kongsi ni macam contohnya holding company tadi pun tak ada dalam management. Tak ada juga tulis dalam management account. Faham. Tapi yang kedua, yang pertama tadi hire purchase ada dalam balance sheet. Jadi satu yang ada dalam balance sheet yang PNM dan satu lagi yang kebiasaannya orang tanya dan orang nak tahu. Sebab bulan hari ni kita buat dua lah. Jadi itu internal control lah. Yang basic yang kita kena tahu adalah di bawah internal control ni adalah prosedur ataupun polisi yang kita kena setkan lah. Maksudnya benda detail tu kita kena ada sesi lain lah kan. Maksudnya yang basic yang kena fahamnya, yang selalu orang tanya internal control ni adalah benda yang untuk kita kontrol dalaman kita. Macam mana kita nak kawal. Macam mana kita nak kawal tu bergantung kepada situasi office ataupun bisnes masing-masing lah. Macam mana kita nak kawal kedatangan ke human capital kita tu. Itu I yang pertama. I yang kedua kita ambil yang dalam PNL, iaitu inventory. Okey.
Tiga dah Kak Ji. Indirect cost, internal revenue, inventory. Ya. Indirect cost tu tadi maknanya dia punya definasi tu ataupun maksud dia tu sama dengan cost, sama dengan expenses, sorry. Tapi inventory ni pun ada kaitannya juga dengan cost of sales. Inventory ni ataupun stok lah. Nama lain dia stok. Yang kita pun ada share, mungkin kita akan share dalam S lah kan, ataupun share benda lain S. Dia ada berkaitan dengan inventory atau stok ni adalah stok awal dengan stok akhir. Itu yang perlu usahawan tahulah di bawah inventory. Dan ada juga yang kaitan, bukan ada, maksudnya kaitan juga dengan inventory ni adalah inventory turnover. Berapa kali kita pusing inventory untuk jual. Contohnya kalau kita beli barang tu 1,000, dalam masa berapa hari atau berapa minggu untuk kita habiskan tu, dan berapa kali restock kita panggil dalam sebulan. Makin banyak kita restock, makin tinggi jualan kita lah. Kita tak akan restock kalau stok kita tak habis kan. Maksudnya sebagai usahawan apa yang dia perlu rekodkan, pertama ialah stok awal. Maksudnya awal tu awal setiap tahun dan juga awal setiap bulan, betul kan? Contohlah 1 hari bulan 1 2021, lepas tu 1 hari bulan 2 2020, 1 bulan 2 2021, 1 bulan 3. Stok akhir pula, stok akhir tahun iaitu 31 bulan 12 2021 atau 2020. Dan juga setiap hujung bulan. So, tapi sebenarnya hujung bulan tu samalah dengan awal, betul tak? Maksudnya stok pada 30 hari bulan 31 bulan 12 tu, kalau tak jual lagi 1 hari bulan 1, so macam samalah sebenarnya, betul tak? So, satu figure je sebenarnya kan? Pendek kata sebenarnya hujung bulan atau hujung tahun tu kena simpan, hujung bulan kena kira stok, kira inventory kan. Kita buat monthly basis better lah. Terutama monthly basis ni. Stok kita tu banyak kan. Sebab tujuannya untuk kita decide kita nak top up yang mana, ataupun kita nak restock yang mana, yang fast moving ke slow moving. Okay. Faham? Okay. So dah habis dah. Ada lagi tak apa-apa Kak Ji untuk huruf I ni? Semangat ni belajar Kak Ji. Hari ni faham tu ya? Faham, hari ni habis. Hari ni faham. Lagi belajar lagi risau lah Kak Ji. Macam mana ni Cik Su tak pandai account ni Kak Ji. Yang dulu-dulu salah macam mana? boleh diusahakan lagi kot Kak Ji kan? So Kak Ji, kalau katalah mungkin ada kawan-kawan, kita dah habis dah sesi hari ni, dan seperti kawan-kawan yang tadi Cik Su bagi tahu, kawan-kawan untuk sesi ni dia ada e-book. Jadi Cik Su ada rekodkan dan juga tim AR Success pun akan hantarkan e-book ni kepada tuan-puan. Tapi lepas dia dah habis lah kan. Jadi tuan-puan boleh daftar daripada sekarang. Nanti kita akan beri link macam mana tuan-puan nak dapatkan e-book ni. Okay, mungkin Kak Ji, kalau ada usahawan yang dia kata okey nak tunggu e-book tu satu, tapi nak jumpa Kak Ji, macam mana nak hubungi Kak Ji ataupun nak contact nombor macam mana, nak pergi office dekat mana untuk dapatkan servis untuk accounting? Okey, kalau nak ke office, jemput ke Bandar Seri Permaisuri Ceras. Bandar Permaisuri Ceras dekat area Bank Islam. So dan boleh juga hubungi telefon akak lah, 019-6263-206. Alright. So Cik Su bukakan mungkin tadi awal-awal dah tunjuk dah. Ini ialah YouTube AR Success. Tuan-tuan boleh cari AR Success. So akan nampak video-video yang berkaitan dengan accounting yang ada dekat sini. Dan juga boleh bersama-sama dengan Facebook. Ini Facebook AR Success. So cari je AR Success. So fokusnya ialah accounting untuk membantu usahawan menyiapkan accounting. Jadi macam bila accounting kita ni comel, senang nak submit, senang nak kalau nak buat loan, kalau nak kembangkan bisnes ataupun nak propose bisnes kita kepada mungkin investor kan. Okay, so ini kejap Cik Su simpankan sekejap. Simpan sekejap. Sekejap ya. Okay. So
So tuan-puan, Cik Su stop dekat sini. Itu saja daripada Kak Ji dan juga daripada Cik Su yang dapat belajar lah, peluang tu pada Cik Su lah dapat belajar dengan Kak Ji. So thank you Kak Ji, kita jumpa lagi. Teruskan bersama, setiap minggu kita akan siarkan video ni. So teruskan bersama dengan AR Success. Itu saja. Bye bye. Assalamualaikum Kak Ji. Bye semua.